Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak 5 UIA Cohort 2021. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik menjawab rumusan, format baru SPM 2021. Okay, berbalik pada pengajaran pada pagi ini, iaitu bahagian C, soalan 9 rumusan. Markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 30 markah dan masa yang dicadangkan selama 45 minit sahaja. Okey. Okey, panduan umum rumusan, panjang petikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Kemudian petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Sekurang-kurangnya 2 fokus akan diberikan. Dia tak akan bagi 1 fokus lah. Mungkin 3 fokus ataupun 2 fokus. Okay, kemudian bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza, tetapi mempunyai tema yang sama. Okay. Contoh dia petikan prosa, puisi, sajak, grafik dan sebagainya. Okey. Baik, panduan seterusnya ialah tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Kalau sebelum ini contohnya buat rumusan tentang faktor-faktor atau punca-punca bla 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 bla. Okey, jadi dia dinyatakan dalam soalan. Okey, so sekarang ni sudah tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Okey, seterusnya calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan, iaitu sama ada fokus 1, fokus 2 ataupun fokus 3. Okey, dan seterusnya rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Baik. Okay, seterusnya kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Mesti masukkan tema bahan. Dan jawapan rumusan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Okay, bagi markah keseluruhan isi, pendahuluan 2 markah, isi 16 markah, kesimpulan 2 markah. Bagi markah bahasa dinilai secara holistik, iaitu 10 markah. Cemerlang 8 hingga 10, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4 dan lemah 1 hingga 2 markah. Okey, contoh item bahan 1, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal. Okey, ini ialah petikan dia. Okey. Sambungan petikan. Sekurang-kurangnya ada 2 fokus yang akan ditekankan dalam petikan, yang akan dimasukkan dalam petikan. Okey, ni ialah bahan grafik, bahan 2. Ini untuk rumusan 2 bahan. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 fokus akan disertakan. Okey, ini adalah panduan ringkas menjawab rumusan. Okey, bagi pendahuluan 2 fokus, rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2 markah. Sekiranya calon menulis rumusan membincangkan fokus 1 sahaja, dapat 1 markah. Okey, kemudian pendahuluan untuk 3 fokus, rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2 dan fokus 3, dapat 2 markah. Sekiranya calon tulis rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2 sahaja, dapat 1 markah.
Okey, baik. Untuk penutup rumusan, dua markah diperuntukkan. Kemudian terdiri daripada tema, cadangan dan kesan. Sama seperti sebelum ni, mesti ada masukkan tema, kemudian cadangan dan kesan, agar atau supaya. Dan ada bentuk satu ayat sahaja. Dalam bentuk satu ayat sahaja. Okey, isi bahan satu. Contoh yang tadi, bahan satu iaitu petikan, fokus satu, usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Contoh kempen kibarkan jalur gemilang. Okey, ni untuk fokus satu. Bahan satu petikan, fokus satu, usaha-usaha. Okey. Kemudian isi bahan satu juga. Ni untuk fokus dua. Dalam petikan ada dua fokus. Contoh yang tadi. Fokus yang kedua, tanggungjawab atau peranan atau tugas generasi muda. Okey. Kemudian isi bahan grafik. Untuk bahan 2, bahan grafik, fokus 1 ialah usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme. Itu sama sahaja. Usaha-usaha ialah pelancaran bulan kebangsaan, kemudian menyambut hari kebangsaan, dan seterusnya menyambut hari Malaysia. Okey, ini untuk fokus 1, bahan 2. Dan seterusnya menghayati tema kebangsaan. Baik, kita tengok untuk pengiraan isi. Contoh 1 yang mempunyai 2 fokus. Contoh 1, fokus ada bahan 1, bahan 2 dan mempunyai 2 fokus. Okey. Untuk fokus yang fokus 1, isi yang ada dalam petikan 2 isi. Kemudian fokus 2, isi yang ada dalam petikan 6 isi. Okey, kemudian kita tengok bilangan isi yang diterima. Okey, untuk fokus 1 mungkin 2 atau 1 atau kosong yang diterima oleh pemeriksa. Okey, kemudian fokus 2 mungkin 5 ataupun 6 isi diterima. Okey, kemudian bahan 2, fokus 1, di bahan grafik tadi ada fokus 1 saja, iaitu usaha-usaha yang ada 4 isi kat situ. Okey, yang hanya diterima hanya 2 isi. Okey, kemudian sekiranya dirangkumkan, dikombinkan, hanya diterima 8 isi. Dengan syarat setiap fokus mesti ada. Fokus 1 dan 2 di bahan 1 dan fokus 2 fokus 1 di bahan 2. Setiap bahan dan setiap fokus mesti dinyatakan. Tak boleh, contohnya di fokus 2 ada 6 peranan, kita calon beri 6 isi. Kemudian bahan 2 fokus usaha tak dinyatakan kat situ. Tak terdapat dalam rumusan. Jadi tidak akan dapat markah yang penuh. Okey, seterusnya contoh untuk 3 fokus. Contoh untuk 3 fokus. Contoh skema ada fokus 1 di bahan 1 6 isi, kemudian fokus 2 punca 2 isi. Okey, kalau ikutkan kat sini untuk bahan 1 calon dah cukup untuk 8 isi, tapi tak boleh. Calon mesti cari 2 fokus lain di 2 lagi bahan, iaitu bahan 2 dan bahan 3. Okey. Kemudian tengok bahan 2 fokus 1 langkah-langkah 2 isi. Kemudian bahan 3 fokus 3 ada 3 isi kat situ. Okey, kemudian calon bilangan isi yang diterima hanya di bahan 1 hanya 1 dan bahan 3 1 atau 2 isi. Jumlah kombinasi setiap bahan ialah 8 isi, iaitu 16 markah untuk isi. Okey.
Okey, sebelum kita tamatkan pengajaran kita pada hari ini, cikgu nak beri contoh bentuk jawapan rumusan yang sepatutnya awak buat. Okey. Baik, ini soalan rumusan. Okey, bahan 1 petikan tentang kekangan dalam industri kraft tangan. Murid-murid perlu cari berapa fokus yang ada kat dalam ni, mungkin 2 atau 3. Okey, kemudian bahan 2 grafik tentang Institut Kraft Negara. Okey. Berapa fokus yang ada? Okey. Jadi ni ialah skema. Boleh tengok kat sini bahan 1 petikan ada 2 fokus, 1 cabaran-cabaran dan fokus 2 langkah-langkah mengembangkan produk kraft. Bahan 2 grafik ada fokus 2 kat situ, iaitu langkah-langkah mengembangkan produk kraft. Okey, jadi ini ialah rumusan lengkap, bentuk rumusan lengkap dalam satu perenggan. Okey. Mempunyai pendahuluan, isi tersurat dan penutup. Okey, itu 116 patah perkataan. Baik, setakat itu sahaja pada kali ini. Semoga dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami format baru SPM 2021. Khususnya pada bahagian soalan 9 rumusan. Okey. Jadi jangan lupa siapkan latihan yang akan cikgu beri dalam Google Classroom. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.